4.3 Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Kerajaan British mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Pada tahun tersebut, kertas putih diperkenalkan oleh British yang menimbulkan reaksi menyokong dan tak menyokong, khususnya Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu. Malayan Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Terdapat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu yang menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Antara reaksi tersebut ialah Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan baginda terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara. Terdapat 5 cara bantahan Raja-Raja Melayu. Yang pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar pada bulan April 1946 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara tidak sah. Cara kedua ialah menghantar surat bantahan ke London. Sultan Kedah, Perak dan Johor mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa baginda dipedaya oleh McMichael. Beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tentangan tanpa menyedari akibatnya. Raja-Raja Melayu memohon British memasukkan persetujuan yang ditandatangani itu. Tuanku Syed Putra Jamaludin juga mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. Baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Cara ketiga ialah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu turut disokong oleh Raja-Raja Melayu. Kongres ini diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah menderma sebanyak 15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Baginda juga merasmikan pembukaan Kongres ini. Cara keempat ialah Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Pada 28 Mei 1946, Ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak, tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Perhimpunan besar-besaran di pada bandar diraja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kelsum mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Perarakan itu berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, Ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Mereka sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak itu. Cara kelima ialah memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Raja-Raja Melayu memulakan upacara pelantikan Gubernur setelah perjumpaan dengan Datuk An Jaafar di Hotel Station. Datuk An Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu, iaitu memohon Raja-Raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station melambangkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Raja-Raja Melayu nekat memulakan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union, iaitu Sir Edward John, dan mengadakan sidang akhbar. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Terdapat 6 penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Yang pertama ialah bantahan Akhbar Melayu. Akhbar seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara telah menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu.
Akhbar ini menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak gagasan Malayan Union. Akhbar ini sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Bantahan kedua ialah bantahan cendekiawan. Pemimpin Melayu seperti Datuk An Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, Sabah, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz iaitu Panglima Bukit Gantang, Wan Mat Yusof, Panglima Kinta Perak dan Datuk Hamzah Abdullah telah menggerakkan orang Melayu untuk Malayan Union dengan pelbagai strategi. Pemimpin Melayu Johor, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Bantahan wanita iaitu pula tokoh wanita seperti Cikgu Zahara Abdullah Batu Pahat, Halimah Tun Abdul Majid Rembau, Salihah Muhammad Ali, Zahara Tamin Selangor, Datin Putih Maria Ibrahim Rashid Perak dan Hasna Ishak Pulau Pinang merupakan benteng bahasa hadapan menentang Malayan Union. Di Batu Pahat, Cikgu Zahara Abdullah, Ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Menurut Cikgu Zahara Abdullah, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggambleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. Bantahan ketiga ialah bantahan Persatuan Melayu. Persatuan Melayu seperti syarikat bekerjasama Saiburi iaitu Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union. Pertubuhan Melayu ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Malayan Union. Pertubuhan ini kemudian menjadi penggerak menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan McMichael dalam usaha mendapatkan tangan Raja-Raja Melayu dan bantahan terhadap gagasan Malayan Union. Yang keempat, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Bantahan di Kelantan pada 15 Disember 1945, selama 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Bantahan di Kedah pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Al-Setah menentang Malayan Union. Perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Kedah, Saberkas, Persatuan Ulama Kedah dan Persatuan Melayu Kedah. Tuan Haji Hussein Cik Dul, Yang di-Pertua Kesatuan Melayu Kedah dan Senu Abdul Rahman, Setiausaha Agung Saberkas telah mengkritik kandungan kertas putih Malayan Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Bantahan di Johor. Pada bulan Januari 1946, Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan menentang Malayan Union. Perhimpunan ini disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Ungku Omar Abdullah, Naib Presiden Lembaga Kesatuan Melayu Johor dan Dr. Hamzah berucap menentang Malayan Union. Pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pemimpin Datuk An Jaafar berhimpun menentang Malayan Union. Selama 20,000 orang Melayu berhimpun di Bandar Batu Pahat. Datuk An Jaafar berucap menggesa orang Melayu bangkit bersatu untuk menentang penjajah British. Bantahan kelima, mengadakan Kongres Melayu. Penentangan gagasan Malayan Union dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan pelibatan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing. Perjuangan menentang Malayan Union berkembang ke peringkat kebangsaan apabila Sabah, yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor, menghubungi Datuk An Jaafar di Johor, Datuk Panglima Bukit Gantang di Perak dan Tuanku Abdul Rahman di Kedah. Mereka menzahirkan penubuhan sebuah badan induk untuk menjadi pemangkin menentang Malayan Union. Pemimpin dan cendekiawan Melayu pada peringkat negeri bersetuju untuk menganjurkan Kongres Melayu. Mereka bersepakat mahu menubuhkan badan induk untuk menentang Malayan Union secara tersusun. Kongres Melayu diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kongres ini berlangsung dari 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu menghantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini. Mereka mewakili pelbagai lapisan masyarakat, antaranya termasuklah tokoh politik, sosial, perniagaan dan ekonomi. Kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation iaitu UMNO untuk menentang Malayan Union.
Kongres Melayu turut diadakan di Johor Bahru, Johor pada 11 Mei 1946. Melalui kongres ini, UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. UMNO melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu dan menjadi penggerak memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Hari lahirnya Melayu Unit itu dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Peristiwa itu meruntuh hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Raya Union merupakan semboyan yang memanggil orang Melayu dari seluruh negeri menyertai kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Bantahan ke-6 ialah UMNO menganjurkan bertahan secara besar-besaran. UMNO menunjukkan perasaan besar-besaran menentang Melayu Union semasa ahli Parlimen British iaitu L.D. Gummins dan David Rees-Williams membuat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Tempat pertama, Alor Setar, Kedah. Ribuan orang ramai memenuhi tebing jalan raya dari Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alor Setar membantah Melayu Union. Seramai 50,000 orang menyertai rapat umum di Bandar Alor Setar, Ipoh, Perak. Orang ramai berhimpun di Pekan Ahad, Jalan Datuk, Ipoh, Perak, membawa spanduk, "Kami berkehendak naungan, bukan penarukan. Jangan kecewakan kami dan lawangan hidup Melayu." Sentiasa bergema di sepanjang perhimpunan tersebut. Seremban Negeri Sembilan. Orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa spanduk bertulis, "Kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu," dan Michael ialah imperialis. Padang Francis Light School, Pulau Pinang. Rapat umum diadakan di Padang Francis Light School, Pulau Pinang. Mereka membawa spanduk bertulis, "Humbalkan perjanjian McMichael," yang mempamerkan kebencian kepada McMichael. Lawangan hidup Melayu bergemuruh di udara. Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ucapan pemimpin Melayu membantah Melayu Union yang menyambut kedatangan Gummins dan Rees-Williams dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kelang, Selangor. Orang Melayu berhimpun di Padang dan pekarangan Istana Alam Shah membantah Melayu Union. Selepas kejadian tersebut, Gummins dan Rees-Williams membuat laporan kepada penjabat tanah jajahan bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Melayu Union tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Bantahan penduduk tempatan berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Melayu Union.